Okey, kita akan masuk kepada section seterusnya iaitu array. Kalau sebelum ni kita dah belajar macam mana nak bina assembly code untuk looping, okay, untuk loop statement. Jadi sekarang ni kita nak masuk yang lagi advance sikit iaitu array. So since array can store lots of data, so kita kena ingat array ni yang maksudnya macam kita nak simpan satu list of data. Okay, so kita gunakan array lah. Okay, so array ni dia boleh simpan data, okay, data yang sama. So since we have only a small 32 numbers of registers, so it is infeasible to use the registers for long-term storage of the array data. So biasanya kalau kita dalam C++ pun juga, kita tak akan assign array tu kepada satu-satu variable, tapi lebih kepada storage. Okay, jadi sama juga konsepnya dekat dalam MIPS. Okay, MIPS dia cuma ada 32 register sahaja. So kalau lah katakan data awak tu ada lebih daripada 100, katakan macam tu, so it's not practical untuk kita gunakan register untuk simpan data array. Okay, jadi array ni kita akan simpan di dalam data segment, okay, ataupun kita kata memory. So fundamentally there are 3 operation to perform on an array. So kalau dalam MIPS ni kita first adalah getting the data from an array cell. Bermaksud, kalaulah kita ada list of array, list I, okay, kita nak point kepada siapa? Ataupun kita kata point kepada register yang mana? Kemudian storing data into an array cell. So bermaksud kalaulah katakan kita dah buat certain operation, kita nak simpan balik X ni ke dalam array tersebut. And then lagi satu adalah determining the length of an array. Disebabkan kita ada simpan list of data tu, kita nak kena tahu dia punya size. So biasanya size ni kita panggil dia sebagai length of array. So there are few modifications in terms of initialization and counter region in array instruction. Macam loop statement, kita ada 4 region kan? Initialization, kita ada branch statement ataupun condition statement, update the counter, kemudian consequent statement. So sama juga macam array, cuma dia ada 2 part ataupun 2 bahagian, satu untuk data, satu untuk register. Okay, so secondly, update statement ada 2 komponen juga, satu untuk counter dan satu untuk pointer. Ni pointer kepada kita punya array. Kemudian update kepada pointer is important, sangat penting to traverse to the next memory location in the array. So kena ingat, okay, saya delete sekejap. Okay, kena ingat dalam array, bila kita simpan data, setiap satu cell, kita akan point menggunakan byte addressing. So maknanya kita akan tambah 4 byte, tambah 4 byte, tambah 4 byte. So kita kena buat satu update untuk byte addressing. Okay. So the following program demonstrates an array construction in MIPS assembly language. Notice that we can divide our MIPS code into 5 region. Okay, disebabkan kita nak operate counter dan juga pointer. Lepas tu kita punya loop statement tu sekali. Jadi kita ada beberapa region. Satu, yang ni yang saya colorkan. So the initialization data, kemudian initialization. Okay, satu data, satu lagi yang initialization yang biasa. Kemudian branch statement, consequent, okay, consequent, dan kemudian update. Kalau kita perasan, yang sama adalah initialization, branch statement, consequent dan update. Tapi kalau dekat dalam array, kita ada tambah lagi satu, the initialization data ataupun kita kata pointer tersebut. So notice that this program illustrates both the if constructs dan juga loop construct. Okay. Ini adalah sampel coding. Okay. Untuk sebelah kanan tu saya gunakan untuk C++. Dia sepatutnya dekat CPP. Sum all the elements in an array list.
Kalau kita tengok dekat sini, S1 akan simpan set less than new flag. S2 akan simpan, kita tengok sebelah kiri lah. S1 akan simpan set less than flag. Kemudian S2 adalah untuk simpan sum. S5 adalah untuk simpan loop counter. Kemudian S6 address of the elements. And then S7 to store value of elements. Okay. Coding array adalah seperti berikut. Integer main. Kemudian I ni adalah kita punya counter array. Okay, counter array. Kemudian sum adalah untuk operation dalam array lah. Kemudian kita ada array list. Array list kita ada 5 data. Okay. List 0, 12. List 1, 8. List 2, 6. Okay, list 3, 85. List 4 adalah 23. Dan list 5, 99. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya dia 6 kat sini. Okay, sepatutnya dia 6. Okay, tak apa. So, for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 5, I plus plus. Kemudian, kita akan buat operation sum kepada array tersebut. List I. Okay, so list I tambah dalam sum. Kemudian, bila kita repeat lagi sampai kali kelima, katakan macam tu. So, kita akan dapatkan sum tersebut. Okay. Jadi, untuk kita convert kepada assembly language, okay, kita nak convert dia kepada assembly language, kita akan tengok coding pada sebelah kiri ni. Yang mana ini adalah saya punya registers yang saya akan gunakan. S1, S2, S5, S6 dan juga S7. Okay. Jadi saya kopikan ni ke dalam. Yang ni saya nak pakai. Yang ni saya nak pakai untuk saya punya requirement. Simpan macam tu. Okay. So sekarang kita akan start dengan dot data. Okay, kita akan start dengan dot data. So, first adalah kita nak initialize list. Okay, kita ikut sama macam dalam CPP file. So, list 5 kan? So, kita akan simpan list dalam bentuk word. Dot, ada dot, word. Okay, dot word. Disebabkan dia adalah value number. So, kita boleh simpan macam ni saja. Just the numbers 12, 8, 6, kemudian 85, berapa ini? 23,99 ya. Okey, ini adalah data-data di dalam array kita. So, kemudian barulah kita masuk .text, kemudian main. Okay. So, ini adalah main. Kita kena ingat integer I sum sama dengan 0. Ini adalah kita punya initialization. Okay. So, bila kita nak buat coding ni, okay, kita akan start dengan initialize. Okay. Dan juga kita set the register. Okay. We want to initialize the register. So, first adalah kita nak set sum tu sama dengan 0. Jadi, kita akan buat ori register S2, register 0, 0. Macam tu. So, bermaksud S2 sama dengan sum sama dengan 0. Macam tu. Kemudian, kita buat or immediate register S5. Nampak 5 tu untuk set the counter. So, counter kita adalah I. I sama dengan 0 So, counter kita adalah 0. So, register 0, 0. So, kita akan buat I ataupun kita kata S5 sama dengan I sama dengan 0. Okay. Kita punya counter tu. Kemudian, kita akan buat load address.
register S6, list. Take note, list ni adalah nama array kita. Okay, so jadi saya akan buat kat sini S6 sama dengan ampersand list. Kalau semua orang belajar pasal pointer, kita dah tahu ampersand ni bermaksud dia akan simpan alamat list ke dalam register S6. Okay, so go to the explanation. So let me go to the next part. So initialization data adalah to access the data in the array requires that we know the address of the data and then use the load word or store word instructions. So words, which is how integers are stored in MIPS, takes up 32 bits or 4 bytes. Okay, previously when I teach you, saya gunakan load word. Okay, load apa immediate untuk simpankan pointer punya address ke dalam register. Tapi yang ni memang shortcut habis. Kita terus gunakan nama variable. Okay, ataupun nama array. So, kita pointkan array address iaitu list. Okay, so list ni dekat dalam memory adalah 1001 tu. Nanti dia akan simpan. Okay, kita akan load address ke dalam register S6. Okay. So therefore, dalam initialization, kita akan ada declaration address menggunakan load address S6 list. Yang mana list is the address of the first number. Okay, so bila saya buat command load address tersebut, bila saya buat load address macam ni kan, list. Okay, list. Macam tu. Salah tu. Okay, so bila saya buat load address, bermaksud nombor 12 ni adalah array kosong, which is alamat untuk 12 tu yang kita akan pointkan kepada register S6. Okay. So list is the address of the first number of 12 and then the address 8 is 4 bytes greater than the first number. And then the address of the 23 is 16 byte greater than the first number. So for this example, kita akan gunakan S6 untuk simpan the first address of the list punya array. Okay, so nampak tak kat sini saya gunakan int list. So saya terus initialize kan. Jadi saya kena masukkan list ni. Saya kena pointkan dia kepada satu register lain. Okay. So, kemudian kita pergi pada next part adalah bila kita dah initialize, okay, the counter punya registers and also the pointer registers, kita dah boleh go to the next part lah. Okay, sum kita dah register ataupun initialize, I kita dah register, list pun kita dah masuk dalam register. So, sekarang kita nak masuk ke dalam branch statement. Yang mana kita nak dia pergi kepada for loop ni nanti. For I is equal to 0. Okay, for I is equal to 0. I sama dengan 0 ni kita dah buat. Kalau kita tengok kat sini, ori. Okay, S5 tu adalah I. Kita dah simpan dia sama dengan kosong dalam tu. Okay, so ini kita dah buat. So kita sekarang ni tinggal nak buat I lebih kecil daripada 5. Okay, I lebih kecil daripada 5. So, apa yang saya nak buat adalah saya masuk dalam branch statement. Branch statement. So, kita masuk satu label. Letakkan label branch. Kemudian, set less than immediate. Kalau tengok balik dekat situ. Okay. Adakah I lebih kecil daripada 5? So, kita boleh gunakan set less than ataupun set less than immediate. Okay, set less than immediate. So, untuk set less than immediate, kita gunakan ni, S1 to hold the set less than flag. Kita macam tu kan. So, saya pun akan gunakan S1. So, set less than immediate, register S1. Okay, so apa yang kita nak check? Apa yang kita nak check ataupun apa yang kita nak compare? Kita tengok kat sini, I adakah lebih kecil daripada
5. So, I kita adalah yang ni. Nampak ni? S5 kan? So, kita letak register S5, 5. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita akan bagi tahu if I lebih kecil daripada 5. I kita adalah S5. Kemudian kita akan compare adakah I lebih kecil daripada 5. Kalau true, S1 sama dengan 1. Else, S1 sama dengan 0. Macam tu. Okay, and then, okay, kalau macam tu, kita next adalah, kita selepas kita dah tahu, oh kita dah buat compare, adakah I lebih kecil daripada 5, kita nak kena tahu sama ada dia true ataupun false. So, bila kita nak dia tahu true ataupun false, kita buat branching. Okay, kita akan buat branching. BEQ. Gunakan command BEQ. Adakah, okay, flag dekat dalam S1, okay, sama dengan register kosong. Kalau dia sama dengan register kosong, bermaksud dia false. So, dia akan pergi kepada, ataupun kita branch kepada exit. Okay, kita akan branch kepada exit, bermaksud exit array. If kita S1 sama dengan kosong. Okay, kemudian barulah kita masuk consequent. Ingat, sebabkan kita masuk dalam for loop tu tadi, so kita akan run the consequent. So, kita terus load word. Kemudian register S7, 0, register S6. Ingat tak? Kita buat S6 tu tadi menggunakan list. Okay? So, S6 akan simpan alamat list. Jadi, dia dah jadi base register. Okay, dia dah jadi base register. Okay. So, pasal dia tak tuliskan tu. Okay. Dah. So, S6 dah jadi base register. Jadi, bila kita nak loadkan data tu, kita akan perlukan satu lagi register, iaitu S7. To store the value of element. Okay. Kemudian kita akan nampak kat sini. Okay, nampak. S7 adalah bersamaan dengan S7 kita. Okay, S7 bersamaan dengan kita punya list I. Macam tu Okay, kemudian konsekuen kita adalah list I tambah dalam sum. Okay, list I tambah dalam sum. So, sum kita yang mana? S2. S2 kita adalah sum. So, kita akan buat macam ni. ADDU. Kita nak ignore semua sign language tu. Kita just add sahaja. So, ADDU register sum. Sum kita adalah S2, register S2, register S7. Note that sum plus equal list I adalah sum sama dengan sum campur list I. Jadi sum kita adalah S2 campur S7. Okay, kita akan buat macam tu. So, sama juga. Ni adalah konsekuen kita. So, dia akan jadi ADDU S2, S7. Okay. So, kita akan dapat macam ni. Sum. Hashtag. Macam tu. Okay, so this is consequent. So, kalau kita tengok kat sini, selepas array punya consequent tu, selepas kita buat sum, dia terus keluar kan. Bermaksud kita akan repeat for loop ni nanti. Okay, kita akan repeat for loop ni nanti. So, selepas consequent, kita akan buat statement update. Kita akan buat statement update. So, enter update. Okay, so ADDI. Kemudian register S5. S5 kita adalah I. Kita kena update kan? I++ dalam ni. So, saya akan buat, register
S5,1. Okay. So, dia akan jadi S5 plus plus. S5 plus plus ataupun saya buat I plus plus. Okay. Kemudian, saya kena update dekat pointer saya. Kita kena tambah 4 byte. Kita kena tambah 4 byte, 4 byte, 4 byte. Jadi, saya punya pointer saya ataupun list ni, saya gunakan register S6 kan. Jadi, kita kena tambahkan juga 4 byte. So, ADDI register S6 iaitu kita punya base register. Kemudian register S6, 4. Okay, so yang ni kita nak add 4 byte address to pointer. Okay, add 4 byte address to pointer. Okay, selepas kita tambah 4 byte kepada pointer, barulah kita boleh kita nak dia loop semula kepada branch. Okay, barulah kita boleh loop dia kepada branch. Jadi kita J jump branch. Okay, so kita nak dia go to branch. Okay, kemudian exit ni pula adalah selepas katakan branch ni dia statement tu false. Adakah I lebih kecil daripada 5? Jadi bila I tu bersamaan dengan 5, dia terus keluar. Okay, dia terus keluar, dia exit. Jadi kita nak ada satu label exit di sini. So mungkin kita boleh letak syscall. So load immediate, register B0, 10, kemudian syscall. Okay, so dah siap. Saya save as lab 11.4. Lab 12.4. 12.2.esm. So, katakan macam tu. So, let us dissect the statement. Okay, kalau kita tengok kat sini. Ni. For S5 sama dengan 0, adakah S5 lebih kecil daripada 5 ni. S5 adakah lebih kecil daripada 5? So, kita akan gunakan set less than immediate. Adakah S5 lebih kecil daripada 5? Kalau dia true, kita akan simpan dalam S1. Okay, so S1 is set to 1 if it's true. And then S1 will set to 0 if it is false. The statement is false lah. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Kita pakai set less than immediate lagi cepat. Lagi cepat sebab kita tak perlu nak assign the value. Jadi kita terus guna set less than immediate. Kali ni kita gunakan set less than immediate. Kalau dekat dalam loop yang sebelum ni, segmen loop sebelum ni, saya gunakan set less than. Okay, so kali ni saya nak terus je masukkan constant. So saya nak dia test adakah I lebih kecil daripada 5. Jadi saya pun buat. Adakah register S5 lebih kecil daripada 5? Kalau dia true, saya simpan 1 dekat dalam S1. Macam tu. S1. Kemudian kalau dia false, dia akan simpan kosong dekat dalam S1. Kemudian barulah saya check. Adakah S1 simpan value true ataupun false? Kalau S1 bersamaan dengan 0, bermaksud dia false, dia terus keluar daripada array. Jadi saya akan branch kepada exit. Okay, ataupun saya jump kepada exit. Kalau tak, saya akan go through pada statement consequent. Statement consequent saya kena load word dulu, dapatkan value dekat dalam array list. Okay, value dalam array list. Okay, simpan dalam S7. Kemudian barulah S7 ni saya add dengan sum. So S7 tambah dengan sum, simpan balik dalam sum. Kemudian saya nak update. Okay, you have to update dalam array. Dia ada simpan pointer. So
So pointer tu kalau kita nak pergi kepada the next item dekat dalam array, kita kena tambah 4 atau kita kata jump 4 byte addressing. Okay, disebabkan array tu dalam bentuk memory. So bila kita nak pergi pada the next cell, kena tambah 4 byte. Okay, jadi selain daripada I++, I++ kita adalah S5. So, I++ kita adalah S5 tambah dengan 1, simpan balik dalam S5. Kita akan update kita punya pointer. Pointer address kita adalah S6. Jadi, S6 tambah 4, simpan balik dalam S6. Okay. Kemudian, lepas sahaja kita update, barulah kita akan repeat balik semula. Kalau kita perasan, bila dia tutup je macam ni, bermaksud bila dah tak ada apa-apa statement, kalau statement kita masih true, kita akan repeat semula for loop ni tadi. So, sama juga, kita akan repeat balik branch. Kita akan repeat balik branch dan kita test the condition, adakah I lebih kecil daripada 5. Okay, so kita akan run the code. Kita run code kita. Kita pergi pada 12.2. So, kalau kita tengok dekat sini, tengok dekat data, akan perasan. Nampak? Sel pertama, list pertama, C ataupun 12. Okay, ni dekat dalam bentuk hexadesimal kan? Kita letak decimal lah senang. 12, 8, 6, 85, 23, 99. Okay? So, nanti kita masuk balik dalam hexadesimal sebab saya nak tunjukkan pointer address kita akan simpan address apa. Okay, so saya simpan. So, saya run F10. Okay, F10 kita adalah ni. So, sekarang saya dah masuk. Adakah sum sama dengan kosong? Sum kita baru sahaja initialize kepada kosong. I pun kita simpan kosong dalam S2 dan juga S5. Okay, so F10 lagi sekali saya akan initialize S6 sebagai base register. So, tengok balik register S6, nampak? 1001. So, what is value of 1001? Yang ni, dia akan terus point pada value 12 tu nanti. Okay, so go back to the instruction. Saya tekan F10 balik. Ni sekarang ni, dia check adakah adakah S5 lebih kecil daripada 5. Kita tengok dekat S1, dia simpan 1, dia true. Okay, dia true sebab kosong memang lebih kecil daripada 5. Okay, so dia terus BEQ. Okay, so bila dia BEQ, S1 tak sama dengan kosong, jadi dia fall through. Dia akan terus masuk dekat consequent punya statement. So, kita sekarang tengah load word. So, saya F10. Tengok dekat register F7 akan simpan value 12. Okay, dia akan simpan value 12 ni. Nampak ni? Okay, so sekarang saya F10 lagi. Kita akan pergi kepada sum. Dia akan tambahkan S7 tambah kepada sum. Okay, 12 tambah sum kosong. Dia akan simpan 12 dekat S2. Kemudian, saya tekan lagi S5. Tengok S5. Kita punya counter dah jadi 1. I sama dengan 1. Kemudian, saya tambah pointer punya address kepada 4 byte. So, kalau kita tengok kat sini, S6 akan pergi pada the next byte. So, kita pergi pada hexadecimal 1001. Okay. Kemudian, saya F10. So, dia akan jump semula. Kita akan jump semula. Okay. So, dia test balik. S5 kita ni value dia apa? S5 kita value dia 1. Adakah lebih kecil daripada 5? Sepatutnya true. So, kita tengok balik. Register 17. 17 kita, S1 kita adalah 1. So, bila 1 compare dengan kosong, kita akan jadi false. So, kita load balik. Sekarang ni tengok dekat S7. Asalnya tadi 12. Bila saya F10, dia tukar jadi 8.
Okey, kemudian F10 lagi kita masukkan dalam sum 12 campur dengan 8, kita akan dapat 20. Okey, kita akan dapat 20. Kemudian saya tambahkan I kepada 1, dia dah jadi 2. Kemudian saya tambahkan 4 byte supaya F6 kita akan point kepada the next 4 byte iaitu 1001 0008. Kemudian repeat tak? Ya, repeat sebab tadi true kan? So dia repeat balik. Dia repeat. So kita akan check lagi. Okey, so sekarang dia akan load 6 dekat dalam S7. So tadi 20 tambah dengan 6 gitu macam tu tambah dengan 6. Macam tu. Kemudian value dah bertukar. Nampak? 1A. So ni dalam hexadecimal kita tukar kepada decimal. So dia dah jadi 26. Kemudian kita tambah 1 I++. Sekarang ni I bersamaan dengan 3. Kemudian tambah 4 byte addressing. Kita akan pergi pada the next cell. Okay, next index lah. Jump lagi sekali. Kita akan check. Oh, adakah 3? I kita sekarang 3 kan? So, adakah 3 lebih kecil daripada 5? Ya, betul. Kita akan tambah lagi. So, sekarang ni S7 ataupun kita punya value dekat dalam array tu tadi, dia dah load. So, dah jadi 85. So, 26 campur dengan 85. Awak akan dapat 111. So, sekarang ni kita nak tengok I++ kita dah jadi berapa? Dah jadi 4. Kemudian pergi tambah next 4 byte. Okay. Kemudian kita akan test. Adakah 4 lebih kecil daripada 5? Ya, true. So kita akan go to the next step dekat dalam loop. Dan tambahkan 23 dengan 111. So kita akan dapat 134. So sekarang ni bila I++ kita dah dapat 5. So sekarang kita dah tengok, oh okey, bila dia 5, adakah dia akan pergi pada the next statement atau kita akan masuk lagi dekat dalam loop. Okey, kita akan masuk dekat dalam loop ke tak? So kita kena tengok. So dia pergi semula kepada branch tu tadi. So adakah 5 lebih kecil daripada 5? Bila kita tengok register S1, dia dah jadi kosong. So, bila dia jadi kosong, 17 simpan kosong. Adakah kosong bersamaan dengan kosong? Dia akan jadi true. Dan sepatutnya dia pergi kepada exit. So, saya akan tekan F10. Nampak? Dia terus keluar daripada branch dan pergi kepada exit. Jadi hasil akhir kita adalah 134. Sedangkan data yang seterusnya sepatutnya adalah kita tambahkan 99. Nampak tak tadi kan? Data kita ada 6 sepatutnya. Tapi disebabkan kita start index kita kosong, 1, 2, 3, 4. So dia cuma repeat 5 kali sahaja. Okay. So, ini adalah array. Okay, ini adalah array punya statement dalam MIPS. Okay, dalam MIPS. Okay. So, I hope you can exercise the MIPS code. Okay, do these exercises. Okay, kali ni buat value lain ataupun kita kata buat operation lain selain daripada kita buat add lah. Okay, selain daripada buat operation add. Okay, itu sahaja. Okay, so that's all from me right now. Okay, thank you. Bye.